Salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang standard kecergasan fizikal kebangsaan ataupun singkatannya SEGA untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. SEGA sebenarnya merupakan satu program penilaian yang telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Matlamat SEGA dilaksanakan ialah memastikan murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum. Terdapat beberapa objektif melaksanakan SEGA, antaranya ialah murid dapat mengetahui kepentingan kecergasan fizikal dengan melakukan ujian kecergasan yang telah dirancang oleh pihak pentadbir sekolah. Dengan melaksanakan SEGA juga, murid dapat menganalisis, menginterpretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu. Selain itu, murid juga dapat melaksanakan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik. Murid juga dapat pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa. Prosedur melakukan SEGA dimulakan dengan membuat ukuran antropometrik untuk mendapatkan indeks jisim badan ataupun BMI. Perlu dilakukan sebelum melaksanakan ujian ini. Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan 2 kali setahun, biasanya pada bulan Mac dan Ogos. Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh melakukan ujian pada hari lain pada bulan yang sama. Indeks jisim badan sebenarnya adalah bertujuan untuk menilai komposisi badan dengan menggunakan formula BMI atau indeks jisim badan sama dengan berat dalam kilogram dibahagi dengan tinggi kuasa 2 dalam meter. Indeks jisim badan dilakukan terhadap semua murid lelaki dan perempuan bagi murid tahap 4 hingga tingkatan 5. Alatan dan kemudahan yang diperlukan ialah pengukur tinggi, penimbang berat dan borang skor. Pengukuran ini hendaklah dilaksanakan sebelum ujian kecergasan bermula. Murid dikehendaki menimbang berat badan dalam ukuran kilogram dan mengukur ketinggian dalam meter. Kira indeks jisim badan berdasarkan formula seperti yang diterangkan sebelum ini. Prosedur untuk melakukan SEGA mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Urutan item bateri ujian adalah seperti berikut. Yang pertama, naik turun bangku selama 3 minit, diikuti dengan tekan tubi 1 minit. Seterusnya, ringkup tubi separa 1 minit dan yang terakhir, jangkauan melunjuk. Untuk ujian 1, turun naik bangku, iaitu selama 3 minit. Ujian ini adalah bertujuan menilai daya tahan kardiovaskular. Alat dan kemudahan yang diperlukan. Bangku dengan ketinggian 30.5 cm
jam randik, borang skor dan rakaman atau metronom 96 detik seminit. Langkah berjaga-jaga dalam aktiviti naik turun bangku ini ialah pastikan bangku di atas lantai yang rata dan selamat, iaitu bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan. Posisi murid sebelum melakukan ujian naik turun bangku ialah satu kaki berada di atas bangku manakala satu lagi berada di atas lantai. Pergerakan kaki mestilah mengikut rentak metronom iaitu 96 detik seminit selama 3 minit. Sejurus selepas selesai naik turun bangku, murid dikehendaki untuk mengira bilangan nadi untuk tempoh 1 minit. Untuk ujian 2 iaitu tekan tubi. Tekan tubi terbahagi kepada tekan tubi lelaki dan tekan tubi perempuan. Ujian tekan tubi adalah bertujuan untuk menilai keupayaan, daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu. Alatan dan kemudahan yang diperlukan ialah kawasan lapang dan rata, span yang berukuran 5 cm tinggi, darab 15 cm panjang dan 10 cm lebar, dan jam randik. Prosedur untuk melakukan tekan tubi lelaki, mulakan dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki badan diluruskan. Diikuti dengan turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh spine. Seterusnya, luruskan tangan seperti kedudukan sedia. Ulangan seperti ini dikira sebagai 1. Murid diberi masa 1 minit untuk melakukan tekan tubi. Ujian ini dikira tamat jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1, 2, 3. Bagi ujian tekan tubi perempuan atau dikenali sebagai tekan tubi swayam. Tujuan tekan tubi swayam adalah sama, iaitu menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu. Alatan dan kemudahan yang diperlukan pun adalah sama seperti tekan tubi lelaki. Untuk ujian tekan tubi swayam, ia boleh dilakukan secara berpasangan, iaitu apabila murid A melakukan ujian, murid B bertindak sebagai pencatat dan sebaliknya. Untuk melakukan tekan tubi bagi perempuan, murid dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan lutut yang bengkok. Kaki bersilang dan badan diluruskan. Seterusnya, badan diturunkan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh spine. Seterusnya, luruskan tangan seperti kedudukan sedia. Ulangi 3 langkah ini dikira sebagai 1. Murid akan diberi masa 1 minit untuk melakukan tekan tubi. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3.
Ujian yang ketiga ialah ringkup tubi separa atau partial curl-up yang dilaksanakan selama 1 minit mengikut rentak metronom 50 detik seminit. Ringkup tubi separa adalah bertujuan untuk menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen. Alatan yang diperlukan untuk melakukan ringkup tubi separa ialah pita lekat bersaiz 2.5 cm, pita ukur dan jam randik. Lekatkan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan. Jarak antara pita ialah 10 cm. Ujian ini dilakukan secara berpasangan. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tumit kaki sentiasa menyentuh lantai. Buka kaki seluas bahu. Kedua-dua tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh bahagian luar pelekat pertama. Pada setiap lakuan ringkup, bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan menyentuh bahagian luar pelekat kedua. Bahagian bawah ataupun belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal. Sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. Untuk ujian ringkup separa perlu mengikut rentak metronom 50 detik seminit. Ujian ini akan ditamatkan sekiranya murid gagal menyentuh bahagian luar garisan penanda kedua atau murid berasa tidak selesa atau tumit murid diangkat. Di sini beberapa panduan untuk guru untuk lakuan ringkup yang tidak sempurna, iaitu bahagian bawah atau belakang badan tidak menyentuh lantai, tumit diangkat, badan ataupun bahu sengit, punggung terangkat atau lutut tidak bersudut 90 darjah. Di sini beberapa arahan atau teguran untuk perlakuan ringkup yang tidak betul. Rapatkan belakang ke lantai, bahu sentuh lantai, rapatkan tumit ke lantai, seimbangkan bahu badan, buka kaki dan bengkokkan lutut. Ujian yang keempat, jangkauan melunjur. Ujian jangkauan melunjur adalah bertujuan untuk mengukur fleksibiliti seseorang. Alatan dan kemudahan yang diperlukan, alat pengukur jangkauan dan borang skor. Prosedur untuk melakukan jangkauan melunjur ialah murid duduk melunjur tanpa kasut, tumit kaki diletak di belakang penanda 23 cm, kedua-dua kaki lurus sepanjang masa melakukan ujian, rakan memegang bahagian lutut, tapak tangan kanan ditindik di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung jari tengah hendaklah sama. Dagu rapat ke dada, jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur. Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentak. Murid akan diberi 3 percubaan berturut-turut. Percubaan terbaik
diambil kira sebagai skor. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku.